Assalamualaikum semua. Apa kabar? Cikgu mengharapkan semua kamu yang di luar sana berada dalam keadaan yang sihat. Kerana badan yang sihat, minda yang sihat, dapatlah kita menuntut ilmu dengan rasa yang gembira. Baiklah, pada pagi ini cikgu akan mengajar bahasa Melayu tahun 5. Okey, sebelum itu buka teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 114. Okey, apakah yang hendak kita belajar pada pagi ini? Okey. Pada muka surat 114, okey, seperti yang kamu nampak di paparan, kita akan belajar satu petikan pendek iaitu yang bertajuk Kejuaraan Warga Malaysia. Baik, tanpa membuang masa, marilah bersama-sama dengan cikgu untuk membaca petikan ini. Bersedia semua? Bersedia dengan bukaan pada muka surat 114 dan kita belajar bersama-sama. Kejuaraan Warga Malaysia. Afifi, Tenis dan Kai Jun membaca petikan berita tentang kejayaan pelumba basikal negara. Okey, hari ini kita belajar sukan, baca petikan sukan. Siapakah yang dimaksudkan tentang pelumba basikal negara kita ini? Malaysia melahirkan seorang lagi pelumba basikal berbakat iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dalam siri Le Tour di Langkawi atau lebih dikenali pendeknya LTDL. Kejayaan rakan sepasukan Muhammad Harif Saleh sebelumnya telah memberi beliau motivasi. Lebih membanggakan, pelumba tim Sepura Cycle TSC itu menamatkan keluh kesah penantian bagi gelaran Raja Bukit iaitu jersey merah sejak edisi pertama pada tahun 1996. Lama tu. Memang lama tu masa tu berlalu. Baik, pencapaian gemilang itu meletakkan beliau sebaris dengan atlet lumba basikal seperti Anwar Manan dan adik Husaini Osman. Kayuhan pantas tanpa gopoh-gapah dan peka akan tindak tanduk lawan ialah kunci kejayaan beliau. Teknik kayuhan yang betul di jalan raya yang dikelilingi bukit bukau dan gunung ganang akhirnya membuahkan hasil kepada beliau. Rakan pelumba Muhammad Harif Saleh teruja akan kejayaan beliau. Harif sudah menganggap Aiman seperti saudara mara sendiri. Mereka juga sering berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk bertanding dalam beberapa kejohanan. Selok-belok pertandingan dan pengalaman telah mengajar mereka erti juara. Sememangnya mereka layak bersaing dalam kejohanan besar. Warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Sumber dipetik dan diubah suai daripada BH Online 16 Februari 2020. Baik, itu adalah petikan tentang kejuaraan seorang rakyat Malaysia yang bernama Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dalam perlumbaan basikal. Berdasarkan petikan pendek ini, apa yang perlu kita buat? Yang pertama ialah menyenaraikan kata ganda berentak. Yang pertama, kita senaraikan kata ganda berentak melalui petikan pendek ini. Tahukah kamu semua
Apakah kata ganda berentak? Okey, cuba kamu baca penerangan pendek yang bermunshi cilik ini. Apakah dia kata ganda berentak? Okey, kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Yang mana kata ganda berentak ini merupakan satu proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Okey, boleh faham? Okey, setelah cikgu menerangkan apakah dia kata ganda berentak, marilah kita sama-sama untuk meneliti secara lebih mendalam lagi tentang petikan ini. Sebab kita nak menyenaraikan kata ganda berentak. Berapakah kata ganda berentak dalam petikan pendek ini? Kita baca ya. Malaysia melahirkan seorang lagi pelumba basikal berbakat iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif. Dalam siri Letua di Langkawi atau kependekannya LTD. Kejayaan rakan sepasukan Muhammad Harif Saleh sebelumnya telah memberi beliau motivasi. Tidak ada terdapat kata ganda berentak dalam perenggan pertama. Okey, sekarang mari kita berpindah pula kepada perenggan yang kedua. Lebih membanggakan pelumba tim Sapura Cycle TSC itu menamatkan keluh kesah penantian bagi gelaran Raja Bukit Jersey Merah sejak edisi pertama pada tahun 1996, memakan masa yang begitu lama. Maksudnya keluh kesah penantian itu akhirnya berjaya. Baik, keluh kesah adalah kata ganda berentak pertama. Keluh kesah. Kata ganda berentak yang pertama. Seterusnya. Pencapaian gemilang itu meletakkan beliau sebaris dengan atlet lumba basikal seperti Anwar Manan dan adik Husaini Othman. Perenggan ketiga. Kayuhan pantas tanpa gopoh gapah dan peka akan tindak tanduk lawan ialah kunci kejayaan beliau. Ada dua kan kata ganda berentak iaitu gopoh gapah dan tindak tanduk. Okey, dalam petikan yang ketiga, yang ayat yang pertama terdapat dua kata ganda berentak iaitu gopoh gapah dan tindak tanduk. Seterusnya kita baca lagi ayat seterusnya. Teknik kayuhan yang betul di jalan raya yang dikelilingi bukit bukau dan gunung ganang akhirnya membuahkan hasil kepada beliau. Nah, pada ayat yang kedua, dalam perenggan ketiga juga ada dua kata ganda berentak iaitu bukit bukau, gunung ganang. Maksudnya dalam perenggan yang ketiga ni ada 4 kata ganda berentak iaitu gopoh gapah, tindak tanduk, bukit bukau dan gunung ganang. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya rakan pelumba Muhammad Harif Saleh teruja akan kejayaan beliau. Harif sudah menganggap Aiman seperti saudara mara sendiri. Pada perenggan yang keempat, ayat yang kedua ada mempunyai kata ganda berentak iaitu saudara mara. Saudara mara adalah kata ganda berentak.
Seterusnya ayatnya berbunyi, mereka juga sering berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk bertanding dalam beberapa kejohanan. Okey, dalam ayat ini juga ada kata ganda berentak, iaitu berulang-alik. Berulang-alik. Makanya dalam perenggan yang keempat ada dua kata ganda berentak, iaitu saudara mara dan berulang-alik. Okey, akhirnya pada perenggan terakhir, selok-belok pertandingan dan pengalaman telah mengajar mereka erti juara. Sememangnya mereka layak bersaing dalam kejohanan besar. Warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah yang kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Nah, pada perenggan yang terakhir ini ada satu kata ganda berentak, iaitu warna-warni. Okey, warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Warna-warni. Okey, baik, setelah kita sama-sama membaca petikan pendek itu dengan menyenaraikan kata ganda berentak, berapa banyakkah kata ganda yang berentak yang terdapat dalam petikan kejuaraan warga Malaysia? Masih ingat yang cikgu sebut tadi? Kita hitung sama-sama. Yang pertama, keluh kesah. Kedua, gopoh gapah. Ketiga, tindak tanduk. Keempat, bukit bukau. Kelima, gunung ganang. Keenam, saudara mara. Ketujuh, berulang-alik. Kelapan, selok belok. Dan akhirnya kesembilan. Yang kesembilan, warna-warni. Maka kamu senaraikan dalam bentuk peta aiting, Cikgu mahu. Iaitu peta buih. Tengah-tengah peta buih tu kamu kata ganda berentak, kemudian buat bulatan dengan elok menggunakan penyukat bulatan. Okey, sebanyak 9 untuk memasukkan kata ganda berentak di peta buih. Okey, ada 9 kata ganda berentak dalam petikan. Kemudian ke-9 itu kamu kena membina ayat. Mula-mula kita senaraikan kan. 9 kata ganda berentak. Buatlah dalam peta buih. Kemudian kamu kena buat 9 ayat menggunakan kata ganda berentak tersebut. Contoh yang pertama, keluh kesah. Tahu tak apa maksud keluh kesah? Boleh tahu? Okey, keluh kesah ialah mungkin perasaan hampa, kecewa, rungutan, rintihan, perasaan sedih. Itu adalah antara maksud keluh kesah. Daripada kata ganda berentak keluh kesah itu, kamu bina ayat. Mungkin macam ni ayat kamu. Dewa sentiasa keluh kesah, mengenang nasibnya yang jauh dari keluarga. Itu adalah ayat mengenai keluh kesah. Okey, ayat kamu mungkin macam ni. Dewa sentiasa keluh kesah, mengenang nasibnya yang jauh daripada keluarga. Okey, baik. Kamu bolehlah membina ayat yang lagi bagus daripada cikgu. Okey, ketika membina ayat, hendaklah guna tulisan yang kemas. Jangan lupa bubuh tanda noktah di akhir ayat dan siapkanlah kerja kamu ini dengan sempurna. Cikgu percaya semua kamu di luar sana adalah murid yang rajin,
InsyaAllah, dan cikgu percaya orang yang rajin akan dapat mencapai cita-cita. Itu sahaja untuk hari ini. Harapan cikgu semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum semua.